selain daripada Komandan Nordin dan rakan-rakan 4 daripada SIG, Tasik Gelugur dan juga daripada MOA juga, iaitu soalan ini berkenaan dengan secara spesifik pendirian kerajaan untuk meneruskan keupayaan perolehan Littoral Combat Ship LCS ini untuk kerajaan khususnya Kementerian Pertahanan memperkasakan keupayaan operasi TLDM dalam memelihara kedaulatan perairan negara dan selari pula dengan objektif pertahanan negara yang terkandung dalam Kertas Putih Pertahanan, Datuk Betul. Ya. Oleh yang demikian, Kementerian Pertahanan memberikan tumpuan kita sepenuhnya dalam melangkah ke depan, moving forward, Komander, ya, Datuk Betul, bagi memastikan projek LCS yang ini diteruskan semula. Ya. Ini keputusan yang telah pun kita buat. Ya. Akan kita teruskan untuk kita pastikan keadaan pertahanan negara kita iaitu perlu dipertingkat dan diperkasakan untuk betul. Ya. Untuk makluman Datuk Ketua, Kementerian Pertahanan telah membentangkan kertas mengenai hala 7 berkaitan perolehan SCS ini, ya, iaitu kepada jemaah menteri 4 kali banyaknya, iaitu pada 20 November 2020, pada 5 Mei 2021, pada 4 Mac 2022 dan yang akhir sekali kertas kepada jemaah menteri telah dibentangkan pada 20 April tahun 2022. Kesemua 4 kertas jemaah menteri ini keputusannya bersetuju bagi kerajaan meneruskan projek LCS Datuk Ketua demi untuk kita memperkasakan pertahanan kita, pertahanan negara terutamanya aset Tentera Laut Diraja Malaysia kita, Datuk Betul. Selain daripada itu, Kementerian Pertahanan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM, khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia, Lembaga Tabung Angkatan Tentera ataupun LTAT dan khususnya pihak BOSTIT telah melihat semula perancangan perolehan LCS ini bersama dengan Kementerian Keuangan, Datuk Betul. Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dan juga Jabatan Peguam Negara bagi mencari jalan penyelesaian terbaik untuk meneruskan projek ini. Maklumlah Datuk Ketua, projek ini telah terbengkalai ataupun terhenti, dia bukan terbengkalai, dihentikan pada awal tahun 20 pada tahun 2018, Datuk Betul. Terhenti lama dan sekarang kita nak meneruskan banyaklah masalah-masalah operasi, terutamanya masalah saman menyaman antara satu sama lain dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah perkara ini telah pun dapat diselesaikan. Cuma ada satu lagi lah, iaitu untuk kita menandatangani apa yang dipanggil sebagai International Settlement Agreement dengan satu pihak yang penting untuk betul, ya. InsyaAllah akan kita lakukan. Menjawab soalan kepada Datuk Ketua, kepada soalan Yang Berhormat Lumut, Yang Berhormat MOA, Yang Berhormat Tasik Gelugur dan juga Berhormat SIG berkaitan status terkini projek LCS ini, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, Datuk Ketua, pada Kementerian Pertahanan sedang memberikan penelitian khusus demi untuk memastikan projek LCS ini dapat diteruskan bagi memperkasakan sistem pertahanan dan perairan negara kita. Pada masa ini, Kementerian sedang dalam fasa terakhir, ya, untuk memutamatkan cadangan penerusan projek melalui penyediaan memorandum jemaah menteri yang akan dibentangkan dalam masa terdekat. Kita akan bentangkan kertas baru kerana kerajaan ini kerajaan yang bukan kerajaan terdahulu yang telah pun bersetuju, maka kita akan bentangkan semula kepada jemaah menteri untuk kita meneruskan projek ini, dan apabila kita menandangi International Settlement Agreement dengan pihak ketiga, kita akan dapat meneruskan dan insya-Allah Datuk Ketua tidak ada lagi melihat ke belakang dan kita akan dapat pastikan projek LCS ini dapat diteruskan dan insya-Allah akan siap pada masa yang dapat kita tentukan. Datuk Ketua merujuk kepada soalan Yang Berhormat Lumut berkaitan tindakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan terhadap saranan Jawatan Kuasa Kira-kira Kewangan Negara PAC ke atas projek LCS dan juga Yang Berhormat Tasik Gelugur serta Yang Berhormat STIG mengenai tindakan undang-undang terhadap pelaku-pelaku dalam skandal LCS. Datuk Ketua,
untuk makluman Dewan Yang Mulia ini terdapat 7 syur yang berhormat yang terkandung dalam laporan PAC, yang mana 6 syur merupakan tindakan yang perlu diambil sendiri oleh Kementerian Pertahanan, manakala satu lagi syur di bawah SPRM, Datuk Putu. Daripada 7 syur yang terkandung dalam laporan PAC itu, 6 yang mesti diurus sendiri oleh Kementerian Pertahanan, lagi satu itu adalah berkenaan kesihatan yang perlu dilakukan oleh SPRM. Daripada 6 syur yang perlu diurus oleh Kementerian Pertahanan, 4 syur telah kami ataupun Kementerian Pertahanan telah ambil tindakan, telah selesaikan. Tinggal lagi 2 betul, iaitu laporan berkala kepada Jawatan Kuasa Kira Wang Negara dan laporan berkala juga kepada Jawatan Kuasa Khas Parlimen. Disebabkan oleh Jawatan Kuasa Kira Kewangan Negara belum dilantik ataupun sedang dilantik, dan Jawatan Kuasa Khas Parlimen pun akan dilantik tak lama lagi, dan tidak ada semasa 2-3 bulan yang lalu, maka kita tidak buat laporan berkala kepada PAC dan juga kepada Jawatan Kuasa Khas Parlimen. InsyaAllah, Datuk Pertua, apabila kedua-dua jawatan kuasa ini telah ditubuhkan, laporan-laporan berkala mengenai status report ataupun status terkini projek LCS ini akan kami bentangkan ataupun akan kami buat kepada PAC dan juga Jawatan Kuasa Khas Parlimen, Datuk Pertua. Persoalan seterusnya daripada Yang Berhormat Lumut juga berkaitan status perolehan sistem perjantaan persenjataan utama LCS, Yang Berhormat kan, khususnya bagi peluru berpandu anti kapal dan juga anti udara. Itu soalan dia. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Pertua, Kementerian Pertahanan memperolehi surface-to-faces misal secara terus dengan original equipment manufacturer ataupun OEM. Itu dah ada. Memang dah ada dah. Dan dia punya launcher semua dah ada dah. Cumanya pada masa ini status perolehan berjalan mengikut jadual yang kita anggarkan, mengikut status kesiapsiagaan ataupun kesiapkan kapal tersebut. Manakala bagi perolehan surface to air misal, belum ada dalam kita punya kontrak lagi. Kita akan buat dan kita akan memerlukan kelulusan kabinet juga untuk kita memperolehi daripada mana. Daripada OEM mana dan juga persenjataan yang mana surface to air misal yang boleh dan yang baik dan yang sesuai untuk digunakan oleh TLDM untuk kita lengkapkan sebagai persenjataan kepada LCS yang bakal disiapkan nanti, Datuk Pertua. Ini belum lagi, Yang Berhormat Lumut. Tapi surface to surface memang dah ada. Anti torpedo ada, cumanya surface to air belum lagi masuk dalam spesifikasi kontrak kita. Ini akan kita lakukan apabila kita dapat mengenal pasti sistem yang mana yang baik, yang terbaik, yang boleh diletakkan di atas LCS tersebut, Datuk Pertua. Datuk Pertua, kita perlu melihat ke depan. Itu sebabnya keputusan untuk meneruskan projek LCS ini dibuat supaya yang pentingnya, Datuk Pertua, ialah sistem pertahanan negara ini perlu diperkasakan. Kita tidak boleh diperkatak-katikkan oleh sesiapa. Kerana memandangkan kelemahan-kelemahan kita, maka pihak kawan dan lawan tidak ada segan silu terhadap kita. Jadi memperkasakan aset pertahanan negara ini adalah keutamaan Kementerian Pertahanan, dan saya harap supaya kerajaan dan semua yang berhormat menyokong supaya ini dapat dilakukan. Walau bagaimanapun banyak orang kata kita nak perang dengan siapa. That should not be questioned. It's not. Jangan kita ingat kita nak pergi perang dengan siapa. Kita mesti selalu bersedia dan persiapan yang rapi perlu sentiasa ada, dan kita punya pertahanan negara perlu diperkasakan dan diperlengkapkan dengan aset-aset yang sesuai yang diperlukan. Terima kasih, Datuk Pertua. Yang berhormatlah. Yang Hormat menyebut kerajaan yang lepas tu, apa yang maksud kerajaan yang lepas? Yang berhormat, kerajaan yang lepas ramai. Yang berhormat Kerajaan pada tahun 2020 tu kerajaan Datuk Seri Lagaknya kan, pada ketika itu kerajaan tetapi dibuat sebenarnya kertas
Untuk persetujuan itu telah dibuat sebelum itu tetapi tak sempat kerana kerajaan Pakatan Harapan telah pun jatuh. Maka pada bulan Mei bulan sekejap tu betul ya. Pada bulan November tahun 2020, kertas kabinet yang pertama telah pun dibentangkan dan kabinet pada ketika itu bersetuju untuk petua. Kemudian disambung pada Mei 2021, Mac 2022 dan di terakhir sekali 20 April. Kesemua empat mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju supaya projek LCS ini diteruskan demi memperkasakan aset pertahanan negara. Itu betul. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Lumut, tambahan. Soalan tambahan saya. Terima kasih YB Menteri atas jawapan tadi. Pada 30 Januari 2023, ada dilaporkan mengenai keputusan terkini Kerajaan Malaysia especially Kementerian Pertahanan untuk mengurangkan jumlah kapal LCS daripada 6 kepada 5 buah. So sehingga kini kerajaan telah membelanjakan 60.08 bilion kepada Boston Naval Shipyard selaku kontrak yang dilantik. Adakah ini bermakna kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan shilling 90.18 bilion untuk 6 buah kapal kepada jumlah 60.08 sahaja untuk 5 buah kapal? Berapakah jumlah kos benar projek LCS ini selepas kerajaan mengurangkan jumlah tersebut? Mohon jawapan kepada Menteri. Datuk Yang Pertua, sebenarnya tidak ada pengurangan dalam shilling yang telah diluluskan shilling terdahulunya. Shilling itu tetap shilling yang sama, tetapi disebabkan oleh banyak VO variation order dan juga disebabkan oleh pertambahan kos, disebabkan oleh cost escalation, Datuk Yang Pertua, disebabkan oleh keadaan harga barang-barang semuanya telah meningkat. Tetapi Datuk Pertua, wang yang telah digunakan Datuk Pertua, saya sendiri melihat Datuk Pertua di dalam gudang Boston Naval Shipyard itu semua dah dibeli Datuk Pertua. Enjin semua dah ada. Bahkan kapal LCS pertama Datuk Pertua, enjin dah ada dalam badan kapal, gearbox semua dah ada, dia punya shaft dah ada, propeller dah ada. Cuma nak memasang dia punya alat-alat pertahanan ataupun dia punya persenjataan dan juga elektroniknya saja. Jadi dia punya truss tu tinggal lagi satu saja truss untuk dipasang. Yang lain dia membina kapal ni Datuk Pertua melalui blok-blok. Semua blok dah dipasang, cuma blok truss tersebut kerana memang dikosongkan untuk kita memasukkan sistem elektroniknya nanti. Jadi tak boleh pasang dululah, kalau tidak nanti terpaksa buka balik. Jadi terpaksa pasang dan juga alat persenjataannya Datuk Pertua. Yang lain semua dah ada, enjin dah ada, gearbox dah ada, shaft dah pasang, propeller pun dah siap. Dan Datuk Pertua, kita mengatakan kapal ini siap pembinaannya, ya. Ini ada dua perkara Datuk Pertua. Kapal ni ada dua perkara, satu pembinaannya dalam dia punya yard. Nombor dua, kapal ni dah siap, kena pergi apa yang dipanggil sebagai harbor assessment test, Datuk Pertua, dekat pelabuhan. Dia sengit ke, dia boleh terapung ke, dia tidak ke, macam-macam. Lepas tu nanti sea assessment test kita kena keluar. Dah lepas itu mengambil masa 20 lebih bulan, 22-24 bulan Datuk Pertua, barulah kapal ini akan dikomisionkan, ya. Jadi kita kata kapal ni siap dalam pembinaan di dalam dia punya dry docknya, ya. Tetapi harbor assessment test tu lain cerita. Sea assessment test tu lain cerita. Dia akan mengambil masa lebih kurang 1.5 tahun ke 2 tahun Datuk Pertua, ya. Itu dah. Jadi jangan pula kata nanti mana kapal tak berlayar, tak buat mission selepas 2 tahun Datuk Pertua. InsyaAllah. Betul. Boleh soalan tambahan penting. Soalan tambahan sebelah sini. Kalau tidak ada, saya beri sebelah sini. Salah. Kalau Pasti salah. tidak, sila Pasti salah. Yang Berhormat, Terima kasih. Parit Sulong. Terima kasih. Saya akan Datuk bagi Yang ruang Dipertua. sini, kanan, kiri dan kanan. Yang Okey, Berhormat, Parit Sulong. terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kita mendengar jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan kita mengharapkan agar ianya dapat disiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Soalan tambahan saya adalah apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk pastikan bahawa program ataupun projek LCS ni betul-betul dapat memberi manfaat kepada industri pertahanan negara dalam membangunkan keupayaan tempatan dalam aktiviti naval shipbuilding dan juga maintenance. Mohon jawapan. Terima kasih. Datuk Berhormat, dia tak baca pun.
Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Parit Sulong. Datuk Petua, industri pertahanan negara ini merupakan salah satu daripada kita punya apa orang kata trust utama dalam kertas putih pertahanan negara kita tu betul. Saya meneruskan kertas putih Datuk Betul. Kertas putih pertahanan negara ini yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini satu kertas putih yang amat komprehensif, yang amat baik. Kami cuba untuk menambah nilai dari masa ke semasa mengikut keadaan Datuk Betul. Tetapi terasnya amat baik ya. Dan salah satu daripada terasnya disebut yang ditanya oleh Parit Sulong tadi ialah berkenaan industri pertahanan negara. Naval Shipyard Engineering Datuk Ketua, mereka mempunyai kepakaran. Bahkan desain mereka dan kita punya principal owner of the design tu daripada Naval Group Datuk Ketua memuji kepakaran anak tempatan kita. Mereka boleh menyiapkan kapal ini, desainnya sampai final design dan akan diluluskan oleh dia punya principal owner Naval Group Datuk Ketua. Dan mempunyai keupayaan. Dan diberi peluang Datuk Ketua, Bostik Naval Shipyard ini mempunyai masa depan yang cerah untuk menjadi sebagai peneraju kepada pembinaan limbungan kapal di negara kita. Walaupun dah banyak yang lain-lain, di Terengganu ada, di Sabah ada, di Labuan ada shipyard. Dan kalau boleh, ini boleh kita jadikan sebagai satu industri utama. Negara kita negara maritim Datuk Ketua, memerlukan banyak kapal, memerlukan banyak pembinaan kapal-kapal, bukan saja kapal perang, tetapi kapal-kapal yang lain. InsyaAllah Datuk Ketua, ini akan kami Kementerian Pertahanan lakukan mengikut teras untuk kita melihat industri pertahanan ini diperkasakan di tanah air kita, insyaAllah. Selanjutnya, soalan ketiga. Betul, satu lagi boleh? Cukup. Saya benarkan dua saja.